Selamat sejahtera, saya Maheshwari mewakili kumpulan 3 ini membentangkan tentang negeri Selangor dan peranan-peranan negeri Selangor dalam kemajuan dan pembangunan. Sebelum saya memulakan pembentangan ini, saya memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Anujashini, Livitya, Tatjana, Krishwani dan Saras. Pengenalannya, negeri Selangor Darul Ihsan adalah salah satu negeri di pantai barat semenanjung Malaysia dan mengelilingi wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya kerana kedua-duanya pernah bernaung di bawah satu kerajaan Selangor ketika dahulu. Kerajaan negeri Selangor berkelulusan 8,104 km. Ibu negeri Selangor adalah Shah Alam yang menjadi bandarnya pertama di Malaysia yang terancang dan tersusun. Seperti negeri yang lain, negeri Selangor juga mempunyai bandar diraja iaitu Kelang yang pernah menjadi ibu negeri Selangor sebelum bertukar ke Shah Alam. Selangor adalah salah satu negeri yang mempunyai lebih dari satu bandarnya di Malaysia. Negeri Selangor juga dijajah oleh beberapa sultan iaitu Sultan Salahuddin pada tahun 1766 sampai 1782, Sultan kedua Sultan Ibrahim Ibni, Sultan ketiga Sultan Muhammad Ibni pada tahun 1826 sampai 1857, yang keempat Sultan Abdul Samad 1857 sampai 1868. Dan antara sultan-sultan yang tersebut, Sultan Sharifuddin Idris Shah ialah sultan yang tertinggi. Pada tahun 2012 Februari, Sultan Sharifuddin Idris Shah Al-Ashir telah menerima penganugerahan pangkat tertinggi daripada kerajaan Perancis iaitu Commander de Legion d'Honneur, Commander of the French National Order of Legion of Honor. Penganugerahan telah dilakukan oleh Ketua Angkatan Pertahanan Perancis iaitu Laksamana Edouard Legault di Kedaulatan Perancis dekat Kuala Lumpur. Saya akan membentangkan tentang peranan negeri Selangor dalam kemajuan dan pembangunan saya bermula dengan sektor pertanian di negeri Selangor. Dan saya bermula dengan sektor pertanian di negeri Selangor. Sebelum saya bermula, saya akan uraikan tentang definisi sektor pertanian. Pertanian meragumi pelbagai bidang dan teknik termasuk cara meluaskan tanah untuk bercucuk tanam dengan membina terusan air dan bentuk mengairan yang lain pada abad yang lalu, mengenal pastikan dan menguantitikan pelbagai bentuk pertanian telah menjadi perkara yang dipentingkan. Kajian pertanian dikenali sebagai sains pertanian. Slide seterusnya adalah sektor pertanian di Selangor. Bidang pertanian juga semakin berkembang maju walaupun hanya menyumbang 3.1% kepada KDNK negeri. Antara kejayaan yang telah dikecapi adalah seperti Selangor Fruit Valley merupakan pengeluar buah-buahan tropika terbesar dunia seperti belimbing, pete dan pisang. Begitu juga dengan sawah padi di Sarawak Berenang dan Kuala Selangor yang diurus secara estate dengan kaedah pengairan serta penanaman moden berjaya mengeluarkan hasil purata sehektar tertinggi di negara ini iaitu lebih 7 tan sehektar. Aktiviti pertanian, kelapa sawit dan getak juga dijalankan di negeri ini. Slide seterusnya adalah mengenai Selangor Fruit Valley. Selangor Fruit Valley 1 SFB adalah sebuah ladang buah-buahan tropika. Jadinya, ke sini anda bakal dikelilingi dengan tanaman buah-buahan yang segar seperti buah belimbing, jambu batu, rambutan, buah lasan, petik dan sebagainya. Ladang ini diwujudkan bagi menyaut hasrat kerajaan negeri Selangor untuk memodernkan sektor pertanian selaras dengan visi misi berpandan kemajuan pertanian Selangor. Slide seterusnya adalah contoh gambar sektor pertanian Selangor iaitu tempat Selangor Fruit Valley. Slide seterusnya adalah Sekicen Sarawak Padi. Sekicen ialah sebuah perkampungan nelayan yang terletak di Sabak Bernam, Selangor, kira-kira 100 km di sebelah utara Kuala Lumpur. Selain daripada hasil perikanan, Sekicen turut terkenal dengan sawah-sawah padi yang luas sebentang. Malah ia merupakan salah sebuah pengeluar beras terbesar di Malaysia. Jumlah keluasan sawah padi ini
sini adalah kira-kira 180 km persegi. Beberapa tahun yang lepas, Sekicin Bernam dijadikan lokasi penggambaran bagi sebuah drama romantik Hong Kong yang berjadual Heartburn Love, dan kemudian sekali lagi dalam sebuah drama bersiri tempatan iaitu The Seeds of Life. Susulan daripada tayangan drama-drama tersebut, Sekicin semakin mendapatkan perhatian dalam kalangan masyarakat. Hasilnya, kampung nelayan yang dahulunya sunyi kini telah menjadi tumpuan pelancong dalam dan luar negara. Tapi jangan bimbang, walaupun sudah lebih moden daripada sebelumnya, kecantikan asli kampung ini masih lagi terpelihara. Slide seterusnya adalah contoh gambar sektor pertanian Selangor, iaitu tempat Sekicin Sawak Padi. Terima kasih. Selain itu, sektor pembuatan. Negeri Selangor memiliki sektor pembuatan yang cukup maju dan beragam. Beberapa sektor industri utama di negeri Selangor meliputi elektronik. Negeri Selangor memiliki kawasan industri yang berkembang di sektor elektronik. Banyak perusahaan manufaktur elektronik, termasuk perusahaan multinasional yang beroperasi di sana. Mereka memproduksi bahagian peralatan elektronik seperti komponen elektronik, peralatan komunikasi, komputer dan barang elektronik konsumen lainnya. Seterusnya, otomotif. Industri otomotif juga berkembang di negeri Selangor. Banyak perusahaan manufaktur otomotif yang memproduksi suku cadang, komponen mobil serta perakitan kenderaan di wilayah ini. Beberapa merek mobil terkenal memiliki fasiliti produksi atau perakitan di Selangor. Selain itu, makanan dan minuman. Negeri Selangor juga memiliki industri makanan dan minuman yang kuat. Berbagai perusahaan memproduksi makanan dan olahan, minuman ringan, produk susu, makanan laut dan produk makanan dan minuman lainnya. Selain itu, terdapat juga kilang minuman beralkohol seperti bir dan arak di negeri Selangor. Selain daripada itu, kimia dan farmasi. Sektor kimia dan farmasi juga penting di negeri Selangor. Banyak perusahaan kimia memproduksi bahan kimia industri, bahan kimia pertanian, bahan kimia rumah tangga dan juga produk kimia lainnya. Selain itu, terdapat juga perusahaan farmasi yang memproduksi ubat-ubatan dan produk kesihatan lainnya. Logistik. Negeri Selangor memiliki infrastruktur logistik yang baik dan merupakan pusat distribusi penting di Malaysia. Banyak perusahaan manufaktur yang memiliki pusat distribusi atau gudang di Selangor untuk mendukung rantai pasokan mereka. Industri logistik termasuk penyimpanan dan pengiriman juga berkembang pesat di wilayah ini. Kesimpulannya, negeri Selangor memiliki beragam industri manufaktur yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan negara secara keseluruhan. Seterusnya, kita akan bagi kepada sektor pelancongan domestik. Terdapat lebih 90 tempat di Selangor yang menarik. Tourism Selangor berjaya merangkul dua anugerah berprestij atas inisiatif promosi pelancongan yang dinamik dan aktif. Selangor diumumkan sebagai destinasi pelancongan domestik pertama bagi 2021 dengan lebih 10.2 juta kemasukan pelancongan ke negeri ini. Pembangunan pelancongan dari segi penyediaan kemudahan, struktur yang mesra alam dan mesra pelancong, kemudahan jalan serta akses tempat parking dan nilai komersial mengembarkan X factor dan keunikan yang berada pada sesuatu tempat menjadikan tarikan kepada ramai orang untuk datang ke tempat pelancongan tersebut. Peruntukan menaikkan taraf produk-produk dan kemudahan pelancongan ini bergantung kepada permohonan yang dikemukakan oleh setiap pejabat tanah atau daerah dan pihak berkuasa tempatan. Penyediaan master plan pelancongan negeri Selangor dan pembahagian kluster pelancongan mengikuti segmen pelancongan yang akan menjadi panduan pembangunan infrastruktur pelancongan di peringkat negeri Selangor. Aktiviti promosi yang niat dijalankan oleh pihak Tourism Selangor bersama-sama organisasi pelancongan yang lain seperti pihak berkuasa tempatan, Tourism Malaysia dan agensi pelancongan. Selain itu, Tourism Selangor menyangsarakan untuk meningkatkan pelbagai promosi digital dan dalam talian bagi meningkatkan kesedaran terhadap kempen domestik dan antarabangsa. Pusing Selangor dulu serta Splendid Selangor, Take Me Anywhere, selaras dengan revolusi perindustrian
yang menyiasatkan kepada pembangunan yang lebih mampan dan bergerak seiring dengan tema Hari Pelancongan Sedunia 2022. Dalam mengolah semula sektor pelancongan sebagai tonggak pembangunan mampan dan juga Kerajaan Negeri Selangor telah melaksanakan rancangan ekonomi Selangor bagi meningkatkan pelancongan domestik ke negeri ini. Ini melalui Kita Selangor 2.0 sebanyak 2,000 juta lebih digunakan melalui bantuan kewangan kepada Persatuan Pelancongan Program Latihan Pembelajaran, Pendigitalan Pelancongan, Voucher Pelancongan dan Kenggaran Bantuan Kewangan. Kerajaan negeri memperuntukkan 100 juta dari tahun 2021 hingga tahun 2025 melalui beberapa insentif rancangan ekonomi melibatkan pelbagai industri sebagai sebahagian daripada usaha pemulihan ekonomi. Hasilnya, negeri Selangor telah menyaksikan peningkatan dalam pembilangan pelawat domestik dan setakat tahun 2021, negeri ini mempunyai bilangan pelawat domestik terbanyak 10 juta lebih. Sekian, terima kasih. Sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan dikenali sebagai sektor ekonomi tertiar atau sektor ekonomi peringkat ketiga. Sektor perkhidmatan ini tidak mengeluarkan barangan tetapi ia membekalkan perkhidmatan kepada pengguna. Di Malaysia, sektor perkhidmatan dikategorikan sebagai industri tertiar dan menjadi sektor ekonomi yang kedua terpenting selepas sektor perkilangan. Dalam sektor perkhidmatan, ada pelbagai jenis-jenis sektor di Selangor iaitu sektor pengangkutan, sektor telekomunikasi, sektor kewangan, sektor insurans, sektor hartanah dan sektor kerajaan. Sektor yang pertama adalah sektor pengangkutan. Industri pengangkutan menjadi sektor perkhidmatan yang kedua penting utama. Industri pengangkutan melibatkan 3 bidang yang iaitu pengangkutan darat, contohnya lebuh raya, jalan raya, jalan kereta api, sistem transit aliran ringan LRT, sistem komuter, monorail dan jalinan transit ekspres. Kedua ialah pengangkutan air, sistem pengangkutan sungai dan laut seperti perkhidmatan feri, kapal pengangkut atau kapal dagang, bot dan sampan. Perkembangan sistem pengangkutan air menyebabkan munculnya pelabuhan intraport seperti Pelabuhan Klang, Pelabuhan Pulau Pinang dan lain-lain. Ketiga ialah pengangkutan udara, contohnya kapal terbang dan helikopter. Kewujudan KLIA, kapal terbang antarabangsa Subang, lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas dan lain-lain lapangan membuktikan sistem pengangkutan di Malaysia juga mengalami perkembangan pesat. Sistem penerbangan Malaysia, MAS dan AirAsia merupakan syarikat pengangkutan udara yang mendominasi industri penerbangan. Kedua adalah sektor telekomunikasi. Dalam bidang telekomunikasi pula melibatkan penggunaan telefon dan telefon bimbit, faksimili, kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi ICT, internet dan sebagainya yang menyebabkan penyebaran maklumat, inovasi aliran, keluar masuk modal, urusan perniagaan dan penorokan pasaran menjadi lebih mudah dan cepat. Konsep e-dagang bidang komunikasi perdagangan global masa kini yang mesti dikuasai oleh Selangor. Kerajaan telah menayakan pelaksanaan Koridor Raya Multimedia MSC sebagai usaha menjana dan mempercepatkan ICT negara. Ketiga adalah sektor kewangan. Perkhidmatan kewangan melibatkan syarikat kewangan dan bank. Bank menyediakan kemudahan perbankan seperti penyimpan wang, manakala syarikat kewangan pula menyediakan perkhidmatan pinjaman wang kepada pengusaha dan peniaga. Terdapat pelbagai jenis yang menawarkan perkhidmatan tersebut seperti Bank Islam, Maybank, Bank Bumiputra, Commerce dan Bank Simpanan Nasional serta lain-lain lagi. Perkembangan pesat sektor perbankan ini di Malaysia menyebabkan ia berjaya menubuhkan pusat kewangan luar pesisiran antarabangsa Labuan yang terletak di wilayah Persekutuan Pelabuhan Labur. Sektor insurans keempat. Perkhidmatan insurans menyediakan perkhidmatan perlindungan kepada manusia daripada bencana alam, kemalangan, rawatan dan pendidikan dengan menggunakan pelbagai nama seperti insurans nyawa, insurans kesihatan, insurans kemalangan, insurans pendidikan. Terdapat 2 insurans di Selangor iaitu insurans konvensional dan insurans takaful.
Kelima adalah sektor hartanah, melibatkan perkhidmatan jual beli rumah kediaman, rumah kedai, ruang pejabat dan lain-lain. Manakala bagi perkhidmatan perniagaan melibatkan perkhidmatan seperti guaman, perundingan, call center, perubatan, pendidikan, keselamatan dan kebersihan serta kerjaya. Keenam adalah sektor kerajaan. Di Malaysia, perkhidmatan kerajaan masih lagi menjadi perkhidmatan yang amat penting kepada penduduknya walaupun negara telah mengamalkan dasar penswastaan. Ini kerana keupayaan rakyat untuk membayar kos perkhidmatan swasta masih rendah. Oleh sebab itu, sesetengah bidang perkhidmatan kerajaan amat relevan sebagai usaha untuk membantu keselesaan, kesejahteraan, kebajikan dan keselamatan rakyat. Seterusnya, kita beralih kepada Rancangan Selangor 1. Tujuan Rancangan 1 ini adalah jadikan negara pintar, berdaya huni dan makmur. Rancangan ini dibuat untuk tahun 2021 hinggalah 2025. Rancangan 1 ini dibahagi kepada 4 segi iaitu pengukuhan ekonomi, pemacuan kelestarian, mempertingkatkan inklusiviti sosial dan kesejahteraan rakyat dan juga tadbir urus smart dan efektif. Contoh-contoh implementasi RS1 adalah seperti dalam gambar pembentangan tersebut yang anda tengah dilihat sekarang. Yang pertama adalah pendapatan dan kebajikan sosial. Kerajaan Selangor menyediakan program bantuan kehidupan sejahtera Selangor yang juga dikenali sebagai BINKAS, iaitu dengan menghulurkan sebanyak RM300 sebulan kepada keluarga yang layak. Seterusnya, program bantuan keusahawanan untuk membasmi kemiskinan. Selepas itu, tumpuan khas terhadap kumpulan sasar seperti program Jom Shopping Warga Emas. Polisi mesra Warga Emas dan belia juga untuk kurang upaya untuk menangani isu pengangguran. Selain itu, wujud skim perumahan mampu milik iaitu Rumah Idaman dan Rumah Selangorku. Bukan itu sahaja, penjagahan kesihatan juga tidak ditinggal dalam Rancangan Selangor 1. Kerajaan Selangor memperkuasakan Iltizam Selangor Sihat iaitu mempunyai perlindungan sehingga RM500 setahun untuk diguna di fasiliti kesihatan untuk kategori keluarga dan akhirnya program Anak Selangor Anak Sihat. Menjelang tahun 2025, Selangor diharap mencapai perkhidmatan digital awam berbentuk hujung ke hujung iaitu sebanyak 85%. Indeks kesejahteraan keluarga diharap meningkat sampai 8.0 dan peluang pekerjaan untuk 3.5 hingga 3.8 juta individu dari 2021 sehinggalah 2025. Pelabuhan yang diluluskan untuk sektor utama dan lebih canggih sebanyak RM35 hingga 38 bilion. Seterusnya, pertumbuhan KDNK tahunan diharap menaik sebanyak 6.5% dan kedudukan pihak berkuasa tempatan di peringkat kebangsaan dalam kedudukan 10 teratas. Sekian untuk Rancangan Selangor 1. Kesimpulannya, Kerajaan Negeri Selangor adalah mendapati bahawa apa-apa sahaja indikator kemajuan yang digunakan iaitu mestilah ditiruti dengan keseimbangan sosioekonomi keseluruhan rakyat. Perkara ini menyediakan infrastruktur dan utiliti yang efektif dan efisien berpijak di bumi yang nyata. Terima kasih.